Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, satu perkongsian yang menarik. Perkongsian kisah yang penuh emosi dan seram. Kisah yang dikongsi oleh Yura Eri bertajuk Di Sebalik Tirai Besi. Brother Fai akan cuba menyampaikan dan menghidupkan kisah ini dengan gaya dan emosi. Baiklah, sama-sama kita dengarkan. Hanifah menunduk. Hukuman sudah dijatuhkan ke atasnya sebentar tadi. Mahu atau tidak, rela atau terpaksa, dia harus jalani hukuman itu. Hukuman yang sudah diputuskan oleh hakim harus diterima dengan redha. Itu semua adalah punca dari kesilapannya sendiri. Segalanya sudah terlambat untuk dia berpatah balik. Lelaki itu menoleh ke belakang, memandang wajah sayu kedua ibu bapanya. Terutama sekali ibunya yang sedari tadi memerhati dirinya dengan wajah yang sugun. Terlihat jelas wajah wanita itu basah di air mata. Hanifah bangun, bergerak perlahan-lahan, berjalan keluar menuju ke sebuah truk berwarna biru gelap. Bersama dua rakan subahatnya, ditolak masuk ke dalam truk biru itu. "Maafkan Angah, Bu." Hanya itu saja yang mampu terluah dari lubuk hatinya. Tanpa dapat ditahan-tahan, air matanya gugur juga. Perjalanan dari Batu Pahat menuju ke penjara Simpang Renggam hanya mengambil masa 1 jam. Setibanya mereka di sana, Hanifah ditempatkan ke dalam sebuah sel sendirian. Begitu juga dengan dua rakan subahatnya. Malam pertama di dalam penjara, tidur Hanifah tidak lena. Ada saja perkara yang bersesak di dalam kepalanya. Wajah ibu, ayah dan adiknya bermain di ruang mata. Lelaki itu melepaskan keluhan berat. Dia meraup wajah. Ada riak kesal di situ. "Jangan mengeluh, tak baik." Seseorang dari sel sebelah menegurnya. Hanifah tersentak. Setahunya sel bersebelahannya itu kosong ketika dia baru tiba petang tadi. "Apa yang berlaku adalah dari kesilapan diri kita sendiri," sambung suara itu lagi. "Jangan masuk campur urusan aku," balas Hanifah dengan sombong. Untuk hari ini, dia tidak punya hati untuk berbicara dengan sesiapa pun. "Aku Mat Don. Aku dekat sini dah hampir 15 tahun." Tambah suara itu lagi, seakan-akan tidak peduli dengan amaran yang diberikan Hanifah. Suasana sunyi seketika. "Apa kesalahan yang kau dah buat?" soal Hanifah tiba-tiba, tertarik dengan keramahan lelaki itu. Walaupun mereka dihalang oleh tembok batu dan tidak dapat melihat wajah masing-masing, itu bukannya satu masalah untuk mereka mengenali di antara satu sama lain. "Aku bunuh orang," balasnya pendek. Hanifah terdiam. Rupanya dia berjiran dengan seorang pembunuh. "Kau pula?" soal lelaki itu lagi. "Aku merompak kedai seboneka. Aku dijatuhkan hukuman penjara 11 tahun dan 5 sebatan." Tenang saja Hanifah membalasnya. "Tidaklah besar kesalahan kau tu jika nak dibandingkan dengan aku. Tapi apa pun, kerana kesalahan itu jugalah ianya membawa kau ke sini." Hanifah diam, memasang telinga untuk mendengar bicara dari lelaki yang menghuni sel di sebelahnya. "Aku bunuh orang yang selama ni khianati aku dalam diam. Orang yang aku sayang. Dan kerana kesalahan itu, aku terpaksa berhadapan dengan hukuman yang begitu berat. Tapi
Aku terima semua takdir yang sudah ditetapkan kepadaku, asalkan hati aku puas. Kau kata puas? Kau rasa itu berbaloi ke? Soal Hanifah tidak berpuas hati. Berbaloi atau tidak, semuanya sudah terjadi. Kau pernah merasa tak, orang yang kau cintai selama ini khianati kau, curang dengan lelaki lain di belakang kau, dan lebih menyakitkan, lelaki itu adalah sahabat baik engkau sendiri. Apa yang kau lakukan jika kau ada di tempat aku? Berkata-kata lebih mudah dari kau alaminya sendiri, ujar lelaki itu seakan-akan memerli Hanifah. Aku rindukan anak-anak aku, orang tua aku. Sampai ke hari ini, aku tak dapat melihat mereka lagi. Aku mengharapkan ada sinar baru buat aku. Namun, apa yang sudah ditakdirkan, aku menerimanya dengan redha. Kau tahu, saban waktu aku sentiasa menghitung hari-hari yang semakin hampir dengan kematianku. Selama aku berada di sini, barulah aku mengenal Tuhan, mengenal apa itu sejadah, mengenal apa itu solat. Selama aku hidup, tidak pernah aku bersujud kepadanya. Ya, aku seorang yang berdosa. Sejak itu, aku sentiasa berhubung dengan dia, meminta dia mengampunkan semua dosa-dosa aku, dosa aku kepada orang tua aku, dan aku tidak pernah lupa meminta agar kematianku ini dalam keadaan yang baik, kerana aku tidak mahu mengaibkan keluarga aku. Kau beruntung, Hanifah. Tuhan masih beri kau peluang untuk hidup dan bernafas di buminya. Dia memberi kau peluang untuk membina hidup baru di luar sana setelah kau bertemu semula dengan keluarga kau. Tapi aku, hanya di bilik ini tempat aku hidup di sebalik tirai besi yang orang luar tidak akan pernah tahu betapa gelapnya dunia kita di sini. Hanifah meraut wajah. Tanpa dipinta, air matanya gugur. Dia tidak sedar dia masih punya peluang untuk menikmati hidup yang lebih baik di luar sana berbanding banduan lain yang tidak punya kesempatan lagi. Hanifah menggonggol sayu. Dia tidak malu untuk menangis di hadapan pegawai penjara yang sedang berkawal. Tangisannya lantang kerana mahu melepaskan semua perasaan bersalahnya. Muhasabahlah sahabat. Aku tahu kau seorang anak yang baik dan taat. Allah sayangkan kau, sayangkan kita berdua, sayang semua hambanya. Dia tidak akan memberi kita ujian atau dugaan jika dia sayang. Aku harap aku tidak ulangi lagi kesilapan yang sama selepas ini. 11 tahun itu tak lama. Bersabarlah, ujar lelaki itu. Kemudian terdengar lelaki itu seperti mengerang kesakitan. Suara erangannya begitu kuat. Hanifah kalut, lantas dia terus berdiri menghampiri tirai besi. Tuan! 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 Tolong, Tuan! Hanifah menjerit lagi. Tirai besi sel digoncangkan. Kesabarannya pula semakin menghilang. Dari jauh, kedengaran derap tapak seseorang sedang datang menghampiri. Seorang lelaki berpakaian seragam penjara datang menemui Hanifah. Dah tengah malam ni, kenapa menjerit? Soalnya sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Tuan, tolong saya. Selamatkan orang sebelah sel saya ni. Saya dengar dia menjerit. Macam sakit. Beritahu Hanifah sungguh-sungguh. Dia mengharap pegawai penjara itu dapat membantu dan menyelamatkan nyawa lelaki itu. Apa yang kau merepek ni? Sebelah tu kosong. Tak ada orang. Hanifah terdiam sejenak. Kepala yang tidak gatal digaru. Mustahil, Tuan. Saya berbual dengan dia tadi. Tak mungkin sel sebelah ni kosong. Hanifah cuba meyakinkan pegawai tersebut. Kau berbual dengan siapa? Siapa nama dia? Nama dia
Nama dia Mat Don. Ya, nama dia Mat Don. Saya tak tersilap dengar, Tuan. Itulah nama dia. Pegawai tersebut tergamam. Matanya menjeling ke arah sel yang bersebelahan dengan sel Hanifah. Kau jangan mengarut, boleh tak? Sel tu dah lama kosong. Selepas banduan yang menghuninya dihukum gantung. Terang pegawai itu. Ada riak kurang senang di wajahnya. Hah? Siapa nama dia, Tuan? Nama yang kau sebut tadi tu, Mat Don. Dia dihukum gantung sampai mati kerana membunuh dengan niat. Dia bunuh isteri dan juga kekasih isterinya tu. Hah? Hanifah terduduk, termenung seketika, cuba menghadam apa yang berlaku kepadanya sebentar tadi. Ya Allah, limpahkanlah selalu ke dalam hati kami ilmu dan hikmah hingga kami dapat menyuluh hati kami dan menyuluh kehidupan kami supaya zahir dan batin kami sentiasa bersyariat agar zahir batin kami menjadi taat. Amin. Ya Allah.